Okey, jadinya ni kelas kita yang terakhir lah, sejam yang terakhir. So basically kita dah ada 74 orang kita. Okey, so kita tengok balik apa yang kita dah buat sikit semalam. Jadinya hari ni saya akan masuk terus ataupun saya akan sambung terus pada pertukaran pemboleh ubah. Selalunya saya akan ulas balik kelas sebelumnya kan, tapi saya rasa yang koordinat sfera tu saya rasa awak boleh rujuk balik kuliah sebelum ni, video ataupun boleh terus buat latihan dan sebagainya lah. Okey, kemudian untuk tutorial kan, soalan tutorial saya dah letak macam biasalah dekat sini UKM Folio, harap boleh nampak. Kemudian yang ketiga ada soalan tutorial lah. Soalan tutorial ni yang tutor cover minggu ni lah. Kemudian untuk topik yang yang ni sfera dengan silinder ni. Kemudian untuk topik hari ni, iaitu kita belajar juga semalam sikit kan, pertukaran boleh ubah ni, tak ada tutorial untuk topik ni, tapi saya letakkan dia punya jawapan. Soalan dia, ada jawapan dia dekat belakang. Kalau pergi kat belakang, ada banyak soalan ni kat sini. Saya upload yang belum ada jawapan lagi. Saya nak awak cuba dulu. Nanti dalam masa study week mungkin saya akan letakkan dia punya jawapan. Ataupun mungkin ujung minggu ni pun saya boleh sebenarnya nak letakkan jawapan dia. Jadinya untuk topik ni tak ada kelas tutorial bersama dengan tutor. Kena study sendirilah. Cuma kalau ada masalah boleh tanya saya. Okey. Kemudian satu berkaitan dengan kuis, kuis silap saya akan buka hari Jumaat kan, dan saya tak perasan yang 10 hari bulan tu adalah hari raya kan, hari raya Idul Adha jadinya, tapi sebabkan saya buka hari Jumaat, jadi siapa yang nak yang beraya tu boleh jawab pada Jumaat lah, ada banyak masa, Jumaat 8 pagi. Okey, itu berkaitan kuis lah. Kemudian sama juga untuk final exam. Final exam 29, semua dah tahu dah kan, 29 hari bulan Julai, pukul 8.30 pagi selama 2 jam. Kemudian ada 30 minit tambahan untuk muat naik jawapan. Okay, nanti boleh bacalah dalam instruction dekat muka hadapan exam. Kertas soalan, sorry. Okey. So kita sambung balik apa yang saya terangkan semalam. Katakan kita ada suatu fungsi selanjar fx. Kemudian kita ada satu lagi iaitu fungsi g, gu sama dengan x, yang ni. So kita boleh lukislah. Contohnya ini untuk x, dan kita ada y yang memeterkan, f yang memeterkan x kepada y, dan kita boleh ada songsangannya. Kemudian katalah ada satu pertukaran pemboleh ubah, iaitu x sama dengan gu. Maksudnya sebelum x ni ada satu lagi set dekat sini iaitu u, yang mana u dipeterkan oleh g kepada x, kemudian kita boleh dapat songsangannya. Okey. Jadinya kita dah belajar topik pertukaran pemboleh ubah sebelum ni. Jadinya katalah kat sini matlamatnya ini untuk kes pertukaran pemboleh ubah bagi kameran tunggal. Dia ini kita punya matlamat dia. Kan? Kita nak selesaikan ni. Tetapi mungkin ada apa-apa sebab yang menyebabkan kita terpaksa, kita tak boleh kamikan terus di sini walaupun ni kameran tunggal.
Kan mungkin antaranya mungkin disebabkan A dan B ni ataupun rantau R tu mungkin complicated, mungkin dia rumit, jadi kita terpaksa tukarkan dia kepada daripada X kepada U. Jadinya kita gunakan pertukaran pemboleh ubah ini. Bila kita gunakan yang ni, maksudnya kita tukar semua yang ada X akan ditukar menjadi U, termasuklah yang di sini dan juga batas ni. Okey, so sebagai contoh yang paling mudah, kita punya integrand kan. Integrand kita Y sama dengan fx. So kita tahu X adalah GU. Ini selalunya diberi lah kan, G ni selalunya diberi. Tapi kita tulis secara umumnya GU. Jadinya Y, iaitu integrand di sini, secara automatik dia akan jadi Y sama dengan fx dan X adalah GU, maka Y sama dengan f of G of U. FGU lah. Okay. So, kita boleh masukkan terus dekat sini. Kemudian apa lagi? Kemudian kita tengok batas. Batas sebagai contoh. Ataupun kita boleh tengok dekat sini dx. Kita tengok batas pun tak apa. Kalau batas x sama dengan a. So kita nak tahu kalau x sama dengan a. Sorry, saya nak gunakan warna hitam. Ataupun warna lain lah. Katalah x sama dengan a. Maka apakah nilai bagi u kan? Jadinya kita gunakan yang ni juga. Kita tahu x sama dengan gu. Jadi kalau u dia adalah songsangan g bagi x lah, iaitu yang ni. So kalau x sama dengan a, maka u sama dengan g songsangan g x, iaitu a lah. Okay. Kemudian satu lagi, batas yang atas ni, x sama dengan b, bermaksud u sama dengan g negatif 1 b, which is sebenarnya apa yang saya tulis semalam dekat sini. Okay, so kat sini selesai. Kita gantikan je. A ni adalah x sama dengan a. Sebab ni semua x, ni jadi u sama dengan g, songsangan g bagi a. Ni adalah songsangan g bagi b. Kemudian apa lagi? Kemudian kita punya dx dekat sini, kita gunakan juga hubungan kat sini. So kita ada x sama dengan gu. Saya nak tak apa. X sama dengan gu. Maka kita bezakan kedua-dua belah ni dengan u. So kita dapat dx du. Sini adalah d du gu. Jadi sebabkan ini adalah fungsi g terhadap u, ataupun fungsi gu, so kita tulis secara ringkasnya g prime u lah. So itu yang kita dapat kat sini. Okey, kemudian kita gantikan. Kita nak dx saja dalam sebutan u. So kita di sini kita dapat dx sama dengan g prime u du. So kita gantikan, dapat kat sini. Selesai. Okey, kemudian ada satu benda yang penting dekat sini, iaitu kita tahu kalau kamera ni dia punya batas atas, batas yang ni mesti lebih besar daripada batas yang ni, bawah. Kalau lebih kecil, kita kena terbalikkan, darabkan dengan negatif. Jadi dalam kes ni, kalau kita tengok balik kita punya dekat sini, dia kata kenalah fungsi f tersebut jadi dekat sini g dia mestilah
strictly increasing, ataupun kita kata menokok dengan ketatnya. Kenapa kena macam tu? Sebab bila A kurang daripada B, ini bermaksud songsangan G bagi A adalah kurang daripada songsangan G bagi B. Ataupun bila A lebih kecil daripada B, bermaksud songsangan G bagi A lebih kecil daripada songsangan G bagi B, kan? Contohnya, kalau strictly increasing macam ni lah. Mudah belajar dalam kelas 1, kan? Okay, kita ada macam ni. Contohnya, katalah ni A, ini B, yang ni X, yang ni, sorry, bukan, silap. Katalah ni U, yang ni adalah G U, yang ni adalah X, so yang ni adalah A dan B, yang mana kat sini X adalah GU. Jadinya kita nak hubungan dia supaya kalau A lebih kecil daripada B, bermaksud songsangan bagi A lebih kecil daripada songsangan bagi B. Jadinya kat sini dia tak ada perubahan. Jadi kita tak perlu nak tukar kita punya tertib kamera tu, kan? Jadinya kat sini, dekat sini kita A kita terus gantikan dengan di sini, songsangan bagi A. Macam B terus gantikan songsangan bagi B, kan? Dan kita boleh terus kan? Sebab apa kat sini? Bila dia adalah menokok dengan ketatnya ataupun strictly increasing, maka di sini lebih besar daripada A, ataupun kita boleh tulis terbalik, kan? Okay. Sorry, saya nak tulis terbalik lah supaya konsisten. Macam ni, kan? So, maksudnya kat sini kita punya integral ni dia sah lah, kita boleh terus buat. Tak perlu nak tukar nak tukar batas tu. Sebab kalau yang sini lebih kecil daripada yang belah kiri ni, maka kita kena letak negatif kat depan. Okay. Kemudian kita tengok satu lagi case. Jadi kita dapat yang ni, kan? Okay. Jadi yang saya tulis kat sini, ungkapan di sebelah kanan persamaan di atas adalah sah, valid, kerana G adalah fungsi menokok dengan ketatnya. Kalau G dia fungsi yang kita kata fungsi yang menyusut, kan, dia jadi lain lah, dia jadi macam ni. Kalau menyusut dia jadi macam ni. So katalah yang ni GU yang bermaksud X sama dengan GU, yang ni U, yang ni X. Jadi katalah A sini, B sini. Jadinya kat sini songsangan G bagi A adalah dekat sini. Ini songsangan G bagi B. Jadinya dekat sini kalau dia menurun, maksudnya dekat sini ni lebih kecil, jadi kita kena darabkan dengan negatif. Tapi sebenarnya tak ada masalah pun. Kita nak tengok kes yang kedua ni. Ni kes pertama, ni kes yang kedua. Jadi saya nak tulis sikit, menokok dengan ketatnya. Ini adalah menokok dengan ketatnya. Ataupun kita kata strictly increasing. Kalau baca dalam buku tu, kalau tahulah, strictly increasing. Kemudian ini menyusut dengan ketatnya. Sorry. So sini strictly decreasing. Okey, jadi ni kes pertama, kes kedua pula. Jadi kat sini katalah G adalah fungsi menyusut dengan ketatnya. Iaitu yang ni. Contohlah, ataupun mungkin boleh bentuk macam ni. Ataupun sebenarnya
Jadi pun tak apa sebenarnya. Kan? Asalkan dia one by one ataupun one to one dan juga tak ada nilai yang sama. Okey. Kemudian ini bermaksud kalau A lebih kecil daripada B, maka songsangan A ataupun songsangan G bagi A lebih besar daripada songsangan G bagi B. Contohnya macam ni lah kan. Walaupun A lebih kecil daripada B kat sini, tetapi songsangan G bagi A adalah lebih besar daripada songsangan G bagi B. Okay. Ini lain. Ini sama juga. A lebih kecil daripada B. Tetapi songsangan G bagi A lebih kecil daripada songsangan G bagi B kan. So, tengok kat sini. Okey. Maka kameran di atas ni perlu diubah sedikit. Kan? Jadi kita kena ubah sedikit, iaitu sebenarnya dia tak mengubah apa-apa dekat sini. Sama juga sebab kita tak kisah pun pasal nilai dia masa kita buat pertukaran pemuli ubah ni. Kita dapat benda yang sama, iaitu yang ni. Saya nak ambil kejap gambar dia. Ini. Copy. Oops, sorry. New page after. Okay, dekat sini. Kan, kita gantikan macam ni. Tetapi dekat sini, G, pasangan G bagi A lebih besar daripada pasangan G bagi B. Kan, macam ni kan. Oleh itu, kita kena darabkan dengan negatif. Dan kita tukar dia punya kedudukan dia lah, batas atas dengan batas bawah. Sekejap je saya tengok betul saya buat ni. Okey. Betul. Kemudian di sini. Okey, iaitu yang ni lah. Apa yang saya tulis dekat sini. Kita tukar dia. Yang ni baru sah. Maksudnya kita boleh buat kameran tu sebab kita dah darabkan negatif dan kita dah letak yang besar dekat atas, yang kecil dekat bawah. Okey. Macam ni lah saya terangkan ni. Kemudian tetapi dalam kes ni kalau kita tengok contoh dalam gambar ni kan, ni adalah GU lengkung GU, garis ataupun lengkung GU dan dia punya kecerunan dia adalah G prime U. Kecerunan dia iaitu dx du adalah G prime U lah, iaitu yang kita akan guna dalam kat sini ataupun kat sini. Jadi dalam kes ni G prime U adalah lebih kecil daripada kosong ataupun negatif lah. Okey. Oleh sebab ini negatif, kemudian ini pun negatif, saya tulis kat sini, maka dalam kes ni kita boleh gunakan perwakilan yang sama untuk formula yang ni dan ini. Maksudnya kalau sebelum ni kita ada menokok dengan ketatnya, kita gunakan formula yang ni pertama ni. Kalau menyusut dengan ketatnya, kita gunakan formula yang bawah. Tapi sebenarnya kat sini negatif, yang ni negatif, jadi negatif dan negatif positif. Yang ni tak ada negatif dan ni negatif, jadi sebenarnya kita boleh gunakan formula apa? Ataupun kita boleh gunakan formula yang ni, iaitu sini kita ada G prime U. Di sini kita ada negatif, kemudian G prime U. Jadinya, apa kata kita gantikan dia dengan nilai mutlak. Kita buat macam ni. Maksudnya kalau dia positif, dia akan kekal positif. So macam ni kan.
nilai mutlak, ingat balik kalau kita belajar kelas kan, dia akan nilai mutlak bagi G prime U adalah G prime U kalau dia memang lebih besar daripada kosong ataupun sama dengan kosong. Terpulang kita nak guna sama dengan atau tak. Dan kalau dia negatif, kita akan negatifkan dia, kita akan negate dia. Iaitu ni jatuh pada kes yang ni, dan yang ni adalah kes yang atas tadi. Jadi dengan kata lain, bila kita nak selesaikan, bila kita nak buat tekanan pemulik ubah, iaitu di sini, kita boleh guna satu je formula, iaitu di sini, sekejap saya tengok. Okey, saya gunakan dekat sini alpha dengan beta, kemudian fx dia menjadi fgu sama macam ni. Kemudian di sini kita gunakan, kita tengok yang ni, kita tengok yang ni, jadi kita gunakan yang ni. Kemudian du. Alpha dan beta ni apa? Alpha dan beta ni tengok kat sini. Yang mana alpha dan beta adalah had kameran bagi U dan alpha lebih kecil daripada B. Jadi bila kita kira nanti, yang mana lebih kecil, itulah alpha. Yang mana lebih besar, itulah beta. So, jadinya kita dah rangkumkan kedua-dua formula tu dalam satu formula yang saya tunjukkan di sini lah. Okey, tetapi kita gunakan trik lah, iaitu kita gunakan nilai mutlak. Dan ini dibenarkan sebab apa? Bukan dibenarkan, dan ini sah sebab apa? Dia equivalent dengan negatif darab negatif dapat positif. So dia adalah nilai mutlak. Okey. Kat sini sebenarnya kalau ini untuk satu dimensi, tapi kes kita nak tumpuan kita adalah untuk kameran ganda 2 dengan kameran ganda 3 lah, itu dalam 2 dan 3 dimensi. Jadinya ungkapan G prime U sebenarnya ni dipanggil sebagai Jacobian bagi pertukaran pemulik ubah. Kita akan tengok nanti Jacobian ni macam mana nak kira untuk kes-kes 2 dimensi dan 3 dimensi. Melalui persamaan di atas, kita dapat lihat yang pertukaran pemulik ubah XGU memberikan 3 kesan kepada kameran. So, pertukaran pemulik ubah seperti biasalah yang kita pun dah tahu sebenarnya, ini hanya ulangan saja. Dia memberi 3 kesan kepada kameran kita, iaitu integran kita fx berubah kepada FGU darabkan dengan nilai mutlak kepada Jacobian. Itu daripada ni kita dapat ni. Di sini. Kemudian dx kita berubah kepada du. Kemudian batas kita berubah daripada nilai-nilai dalam x, sebab ni x, kepada nilai-nilai dalam ataupun nilai bagi u. Of course lah kan, bila kita tukar pemulik ubah, tukar semua, bukan tukar 1 atau 2 saja. Okey, jadi matlamat kita dalam topik ini adalah untuk tunjukkan bahawa kameran ganda 2 atau 3 juga mempunyai formula yang serupa. Kita tengok. Okey, so tadi kita ada kita ada macam ni, x, y, kemudian kita ada u. Sekarang ni kita ada kes 2 dimensi. Okey, katakan kita, let's say kita ada, ni kes kameran ganda 2 kan, so kita punya rantau R macam ni. Rantau R kita macam ni, kita ada titik, ataupun kita ada R, atau dalamnya ada mana-mana ada titik yang arbitrary, xy contohnya. Kemudian mungkin ada satu lagi function, function f. Tapi kita tak kisah pasal function f tu. Okey,
Jadinya apa kita nak buat adalah kita nak transform, kita nak tukarkan x, y ni kepada nilai lain, contohnya u, v. Tadi kita buat x, kita tukar kepada u. Sekarang kita ada x dan y, untuk dua dimensi, kita nak tukar dia kepada u dan v. Bagi contoh. So katakan katakan kita ada x dan y, yang mana macam tadilah kan, kat sini kita ada x sama dengan gu kan, jadi ini x adalah fungsi kepada u. Jadi kita nak tukar daripada kita nak tukar daripada u dan v kepada x dan y, ataupun x dan y kepada u dan v. Jadi katakan ada satu function t kan, kemudian ataupun untuk arah terbalik ni kita boleh buat t-1 kan. Jadinya kita boleh tulis dekat sini x adalah x uv, y adalah yuv. Boleh juga kalau kita nak tulis s adalah f1 uv, y adalah f2 uv. Boleh je nak tulis macam tu, tak ada masalah. Cuma apa nak kata kat sini adalah uv yang dipilih untuk pertukaran pemboleh ubah tersebut mestilah mendirikan x dan y. Maksudnya untuk setiap x dan y mesti ada sebutan u, perlu ada sebutan u dan v, kecuali kalau nilainya malah, sebagai contoh. Jadinya seolah-olah nanti kita akan tengok contohnya macam inilah. Katalah kita ada x dan y, ada mana-mana titik, kita nak tunjukkan yang titik tersebut kita boleh petakan, kita boleh map dia kepada daripada sata xy kepada sata uv. Okey. So, jadinya t adalah fungsi 1 dengan 1. Jadi bila t adalah fungsi 1 dengan 1, maka kita boleh songsangkan dia. Kita boleh songsangkan dia. Tadi kita ada t, macam ni. T, kalau sini kita boleh tulis balik kan. T uv adalah xy. Okey. Yang mana x perlulah fungsi kepada u dan v, y pun kena fungsi kepada u dan v. Kemudian kalau dia adalah 1 dengan 1, ada maksud setiap titik pada paksi ataupun sata xy ada pasangan dia pada sata u dan v. So kita boleh buat dia punya sorongsangannya. So kat sini adalah u dan v, yang mana u pun adalah fungsi kepada x dan y, dan v pun adalah fungsi kepada x dan y. Okey. Kemudian kenapa kita buat pertukaran pemboleh ubah ni? Sebabnya kita akan tengok later, katalah kita ada kamera yang macam ni contohnya kan, kita ada rantau R yang macam ni. Mungkin cara yang paling mudah adalah kita pecahkan R1, R2 kita kamerkan. Tetapi dengan pertukaran pemboleh ubah kita tak perlu pecahkan. Kita ubah dia dan kita akan terus boleh buat. Jadinya kalau kita bandingkan, saya terus lompat kepada formula dulu. Jadinya ini adalah untuk kamera tunggal. Kita ada macam ni, kemudian kita darabkan dengan apa yang dipanggil sebagai Jacobian. Untuk kameran ganda 2, kalau kita buat pertukaran pemboleh ubah pun sebenarnya dia serupalah bentuknya, iaitu macam ni. Jadi saya nak ambil terus kat sini. Sekejap ya.
after. Okey. Ataupun sekejap ya, besarkan sikit. Iaitu matlamat kita nak kamikan matlamat kita nak kamikan F kita nak kamikan F pada rantau R dengan ni adalah DA lah. Kita kamikan F dengan rantau pada rantau R. Kat sini DA, tapi saya just untuk bezakan pemboleh ubah yang asal XY dengan pemboleh ubah yang baru UV, saya letak DA XY. Tapi ni bermaksud DA je sebenarnya. Ataupun dengan kata lain, kalau DA ni adalah DX dy lah, ataupun dy dx. So kat sini, ni adalah DA, tetapi du dv, dv du. Jadinya, kat sini, dia sama juga macam dalam formula yang tadi. Yang kita tengok kat sini, kat atas ni. Kita gantikan X dengan function yang menukarkan X kepada U. Kemudian dx, du. Kemudian ada Jacobian dekat sini. Jadinya, ni sama juga dA pun dalam sebutan X dan Y. Ni adalah dA dalam sebutan V dan U. Kemudian kita ada sini apa yang dipanggil sebagai Jacobian. Dan ini adalah nilai mutlak. Absolute value. Yang dua tiang tu. Jadi formula sama je, cumanya yang susah sikit. Yang satu lagi adalah R, kita akan tukarkan kepada rantau yang lain yang dinamakan S. Macam mana kita nak tukar nanti kita akan tengok. Kemudian satu lagi, macam mana kita nak tentukan Jacobian dekat sini. So kita tengok contoh. Okey. Katakan kita diberi koordinat kita XY kan. Kemudian kita diberi satu fungsi T yang mana dia macam ni. So kita boleh tulis. So asalnya kita ada kita ada X dan Y. Kerana kita nak tukarkan dia kepada ataupun dia ada way sebenarnya. X dan Y, sebenarnya kita nak tukarkan dia kepada U dan V. Tapi of course kita anggap dia adalah one to one. So kita boleh juga buat sebaliknya lah. Okey, kita boleh terbalikkan dia. Okey, so dekat sini diberi X sama dengan 1/4 U tambah V. Kemudian Y sama dengan 1/2 U tolak V. Kan, jadinya kat sini kita ada sebutan dia, iaitu kat sini X adalah XUV, adalah 1/4 U tambah V. Okay. Y adalah YUV, adalah 1/2 U tolak V. Jadinya kat sini, kalau kita tengok kita punya dekat sini kan, ini adalah kita punya T. So T kita dia memeterkan TUV adalah XY. So kita boleh tulis XUV, YUV kalau kita nak. Kemudian kita boleh tulis ini. Okey. Kemudian
Kalau ikut soalan ni lah dia tanya, jangan dapatkan T1/3. So kita gantikan je lah. Katalah yang dia nak T1/3. So kita boleh gantikan, kita dapat. Okey, iaitu kalau ada jawapan kat sini. 1 negatif 1. Okey, tapi itu bukan kita punya fokus. Kemudian dekat soalan ni dia minta kita lengkung mala. Dia minta kita lengkung mala untuk V sama dengan negatif setengah, negatif 1, 0,12. Kemudian dia nak lengkung mala untuk U, untuk nilai-nilai dekat sini. Kemudian minta kita lakarkan. Jadinya dekat sini saya nak pergi kepada saya besarkan. Kejap ya, saya tengok. Lakarkan lengkung. Sorry. Ya, bagi saya. Okey, so kat sini kita nak tengok kalau U sama dengan negatif 2 dengan U sama dengan 2 dan V sama dengan negatif 2 dan B sama dengan 2, kan, macam mana bentuk dia lah. Jadi kita masukkan je kat sini. Kita gunakan transformation kita. So kat sini kita nak tengok U sama dengan negatif 2, U sama dengan 2, V sama dengan negatif 2, V sama dengan 2. Kan? Kita boleh lukis dalam satah U dan V. Kalau U negatif 2, ini negatif 2. Kalau U keluar, sini, V2, V negatif 2. Kan? So kita boleh gunakan, of course kita boleh lukis garis lurus kat sini. Okey. Kemudian matlamat sebenarnya untuk contoh ni sebenarnya adalah nak tunjukkan awak bagaimana UV yang bentuk macam ni sebenarnya adalah hasil daripada transformasi T ni kepada suatu rantau R. Yang ni kita bagi nama, yang ni kita bagi nama S. Tapi kita boleh tengok macam mana dia punya R dia. Jadi kita ambil, kita akan gunakan yang ni. Okey. So tengok kat sini, kita hapuskan U dari persamaan 1 dan 2. Okey. So dekat sini kita darabkan persamaan 1 yang ni. Kita darab 2. Kita tolakkan dengan yang ni. Nanti kita dapat Y sama dengan 2X tolak V. Kita buat, nanti kita akan dapat Y sama dengan 2X tolak V. Dan juga kita akan dapat Y sama dengan negatif 2X tambah U. Jadinya kita ada persamaan ni. Kita boleh lukis dia kan, sebab kita tahu paksi kita boleh lukis dalam paksi X dan Y. So saya nak pergi pada page after. So dekat sini ini adalah U. Saya nak buat dalam X dan Y. So dekat sini saya ada 2X tolak V, negatif 2X tambah U kan. So saya ambil bila ni adalah U sama dengan 2, ini adalah U negatif 2, ini adalah V sama dengan 2, V negatif 2. So saya gantikan, kalau V sama dengan negatif 2,
Bila V sama dengan negatif 2, saya dapat Y sama dengan 2X tambah 2 kan. Iaitu kalau 2X tambah 2, ia mewakili macam ni. Sorry. Ataupun saya terus gantikan semua. Bila V sama dengan 2, kita dapat Y sama dengan 2X tolak 2. Bila U sama dengan negatif 2, Y sama dengan, kat sini ada U kan. So kita gunakan yang sini. Negatif 2X tambah, tolak 2. Kenapa dia tak boleh delete? Okay. Bila U sama dengan 2, Y sama dengan negatif 2, X tambah 2. Jadi kita boleh lukis, ini semua, adalah 2X tambah, Y sama dengan 2X tambah 2, which is kat sini. Kemudian Y sama dengan 2X tolak 2, so dia punya pintasan dia adalah, dia macam ni lah kan, sebenarnya garisnya panjang lagi. Macam ni satu, lebih kurang macam ni satu. Kemudian ini negatif 2X tolak 2, which is dekat sini. Kemudian negatif 2X tambah 2, iaitu dekat sini. So ni 2, negatif 2, ni adalah negatif 2. Jadinya nak kata kat sini, sebenarnya rantau S kita dekat sini, segi empat yang kita boleh kamikan terus. Tapi rantau asal kita sebenarnya adalah bentuk bentuk segi empat selari ni kan. Tapi dia sengit. So kalau kita nak kamikan, yang ni kita boleh kamikan terus kan, sebab dia segi empat. Yang ni walaupun dia segi empat, tapi dia rotated. Dia rotated, kita kena pecahkan dia. R1, R2 sebagai contoh. Jadi yang nak bagi tahu adalah bila kita boleh gunakan transformation, kat sini, pertukaran pembalik ubah, maksud saya, T sebagai contoh, untuk kita mudahkan rantau kita. So dalam kes ni, daripada, inilah R, kita jadikan dia S, dengan certain function T, jadinya, dan kita boleh terus kamikan. Tetapi, bila kita buat pertukaran pembalik ubah, kita mestilah mengikut formula di sini. Iaitu, batas kena tukar, dA kena tukar, dan yang paling penting, dan F kena ubah, kena tukar juga, dan yang paling penting kita kena daratkan kepada nilai mutlak bagi Jacobian kepada pertukaran pembalik ubah tersebut. Okey, so awak boleh tengok kat sini lah apa yang saya tulis kat bawah, dekat situ. Jadinya Jacobian, macam mana kita nak buat Jacobian adalah kalau kita dah ada fungsi X dan Y dalam sebutan U dan V macam ni, ataupun tadi kita ada yang ni, X dan Y dalam sebutan U dan V, Jacobian dia senang je. Jacobian U dan V, kita boleh tulis dia sebagai partial XY partial UV. XY adalah yang pembalik ubah yang lama, UV adalah pembalik ubah yang baru. Okey, kemudian dx du, dx dv, dy du, dy dv. Silap. Okey, so dalam kes ni, kita tengok kat sini, dx du berapa? Kat sini, bezakan dx du adalah 1/4. Dx dv, V kan? So 1/4. Dy du adalah ini setengah. Dy dv adalah negatif setengah kan? Sebab ni negatif V. So ni apa? Ini adalah determinant. Penentu. Kan belajar dalam linear algebra kan? Okay, ni bukan nilai mutlak kan? Ni adalah penentu. So kalau penentu, kita darabkanlah 1/4 darab negatif setengah
tolak mana-mana kan? Setengah 1/4. Okey, so kita akan dapat kalau dalam ni saya tak buat okey, kita akan dapat jawapan dia lah. So kat sini negatif 1/8 tolak 1/8 dapat negatif 2/8 iaitu negatif 1/4. So negatif tak ada masalah sebab dalam formula kita kat sini kita ada nilai mutlak. Jadi nilai negatif tersebut akan dipositifkan. Kan? Atau dengan kata lain, katalah awak tertukar awak buat bezakan terhadap X ke Y ke dulu, kan? Jadinya tak ada masalah sebab bila ingat balik kalau belajar determinan, kalau kita tertukar baris ataupun tertukar laju, tak silap saya, kita disedaratkan dengan negatif, kan? Dengan kata lain, tak ada masalah sebab kalau dia negatif pun kita sebenarnya nak nilai mutlak aja, bukan nak nilai dia yang sebenar. Okey. Tapi dengan syarat nanti kalau bila buat pertukaran pelik ubah jangan keliru sebab awak kena pastikan fungsi awak mesti dalam sebutan U dan V. Ini bersama Y dalam sebutan U dan V. Kemudian baru bezakan. Okey, untuk dapatkan Jacobian. Saya tunjuk contoh satu. Masa pun tak banyak sangat. Okey, katalah awak diminta macam ni. Untuk menilaikan. Yang mana R adalah rantau yang dilingkungi oleh garis. Kemudian dia bagi rantau pula. R adalah rantau yang dilingkungi oleh garis X tolak Y. Iaitu, X tolak Y sama dengan kosong, iaitu yang ni. Kemudian X tolak Y sama dengan 1, yang ni. Kemudian X tambah Y sama dengan 1, yang ni. Dan X tambah Y sama dengan 3, yang ni. Kan? So, awak tengok macam bentuk ni macam mudah. Kan? So integral ni mungkin nampak susah sikit lah sebab dia ada denominator dengan numerator kan. Tapi yang ni bentuk macam mudah kan. Jadi nak buat macam mana? Kalau kita nak buat kameran mungkin payah juga sebenarnya. Tapi kat sini kita tengok bentuk dia. Kebetulan integral kita ada X tolak Y, X tambah Y. Yang kat sini pula rantau kita ada X tolak Y, X tambah Y. Jadi why not kita gunakan apa yang diberi. So dalam kes ni apa yang kita boleh buat adalah kita ambil X tolak Y sama dengan, let's say kita ambil X tolak Y sama dengan V, X tambah Y sama dengan U. Boleh dia nak tukar mana-mana, boleh, tak ada masalah. So kat sini kita ambil U sama dengan X tambah Y, V sama dengan X tolak Y. So tertib, jadi kita punya kameran kita yang ni. So sini saya buat DA XY, maksudnya dalam sebutan DA XY. Walaupun dekat soalan asal ni tak ada kan. Okey, so kita gunakan formula yang kat atas tadi. Ini R jadi S. So sini R kita jadikan dia S. Kerana X tolak Y kebetulan kita kat sini V bagi X tambah Y adalah U. Kan? Kerana kita kena cari Jacobian. Itu dekat sini. Ni Jacobian ni sebenarnya boleh guna. Kadang-kadang saya gunakan ni, kadang-kadang saya guna J je. Okey. Kemudian DA dalam sebutan UV. Jadi ada dua benda yang kita kena, ada tiga benda yang kita, bukan tiga benda, ada dua benda yang kita kena gunakan atau kita kena cari sebenarnya, iaitu apakah S dan apakah J. Itu Jacobian tu. Kalau dah tahu J, ini hanya nilai mutlak aja kepada J. Jadi kat sini kita tengok rantau kita bentuk macam ni. R. Tetapi bila kita gunakan yang ni, kita tengok yang sempadan dia. Kita ada X tolak Y sama dengan kosong. Nak cari S. Kita ada X tolak Y sama dengan kosong. Yang ni. Yang bermaksud kita gunakan
Ini bermaksud V sama dengan kosong. Kemudian kita ada X tolak Y sama dengan 1. Sepadan yang belah sini. Ini bermaksud kita gunakan X tolak Y, V sama dengan 1. Kemudian kita ada X tambah Y sama dengan 1. Yang ini bermaksud ini bermaksud U sama dengan 1. Kemudian X tambah Y sama dengan 3. Yang ini. Ini bermaksud kita gunakan yang U. U sama dengan 3. Jadinya rantau kita R ni bentuk macam ni. Tetapi setiap sepadan ni kita dah tukarkan dia kepada sebutan U dan V, dan U dan V ni pula ada malah, bukan fungsi. Yang ni batas dia ataupun sempadan ni adalah dalam bentuk fungsi. Sekarang ni kita punya dalam bentuk nombor, kan? Nombor bulat lah, kan? Constant. So kita tengok kita ada V kosong, V1, U1, U3, kan? So kita boleh lukis lah. Kalau kita nak lukis lah, kan? Kalau ni U, kalau ni V, so U sama dengan 1, U sama dengan 3, V sama dengan kosong kat sini, V sama dengan tak ikut scale, 1, katalah macam tu, kan? Jadinya rantau kita sebenarnya adalah yang ni. Rantau S kita. Oleh itu kameran kita boleh update lah kat sini. Dia jadi U V VU J ni kita kena cari J. Kemudian DAU ni saya nak buat DV DU. DV DU. V ataupun saya buat DU DV pun tak apa, tak ada masalah. V daripada 0 hingga 1. U daripada 1 hingga 3. Kemudian Jacobian pula. Macam nak cari? Jacobian adalah tadi dxy duv. Kemudian kita buat macam ni. Ini determinant bukan nilai mutlak. Dx du dx dv. Betul lah. Dy du dy dv. Saya tengok betul, kan? Okey. Kemudian dx du. Macam kita nak cari dx du? Kita dah ada ni tadi. Kita dah ada ni. Macam mana kita nak cari dia? Jadi tengok kat sini. Okey. Kita kena dapatkan dalam sebutan U dan V dulu. Kan, kalau kita ambil satu je macam ni, kita nampak U sama dengan X tambah Y. Kalau kita bezakan du dx, kita dapat 1. Yang bermaksud dx sama dengan du. So ni tak betul lah. Tapi kita kena dapatkan dalam sebutan dapatkan X dan Y dalam sebutan U dan V. So kat sini, oleh kerana sekejap ya, saya tengok. Sini, saya ambil X adalah U tolak Y. U tolak Y. Persamaan yang pertama. Kemudian U, kemudian Y ni, saya ambil daripada persamaan yang kedua, adalah X tolak V. Ni tolak, ni yang ni bawa ke kanan, ke kiri. So saya gantikan, Y adalah yang ni. Bukan yang ni. So saya dapat sini ada X, sini ada X. So saya kumpulkan X ke sebelah kiri. So saya dapat X sama dengan U tambah V bahagi 2. So sekarang ni saya dah ada X dalam sebutan U dan V. Kemudian Y sama juga. Saya manipulate dua-dua tu, saya dapat Y sama dengan U tolak V per 2. Jadi Jacobian saya, dx du adalah, bezakan ni, saya dapat setengah.
maksudnya elemen kepada matrix Jacobian ni setengah, kemudian dx dv saya bezakan terhadap v saya dapat setengah, kemudian untuk y saya bezakan terhadap u saya dapat setengah, kemudian y bezakan terhadap v saya dapat negatif setengah. Saya dapat negatif 1/4 pula 1/4, so negatif 2/4 which is negatif 1/2, tapi tak ada masalah sebab nanti kita akan dapatkan nilai negatif tu. So kita masukkan, ini sama macam tadi. Kemudian yang setengah ni, negatif setengah kita kira kat sini, tapi kita nak cari nilai mutlak dia. Kemudian ni batas, saya gunakan yang ni, iaitu batas kepada yang ni. Di sini. Okey. Kemudian saya kamikan terhadap U. Jadi V ni adalah pemalar. Terpulang kalau dalam kat sini saya tulis kamikan terhadap V dulu, V dulu baru U. Tapi dalam contoh jawapan saya kamikan U dulu baru V. Dan tak ada masalah mana-mana sebab kita punya batas adalah pemalar. Okey. So saya dapat ln U dan V dapat ln 3/4. Okey. So basically idea dia macam itulah. Sama juga kalau kat sini saya ada setengah y sama dengan setengah x, y sama dengan x, y sama dengan 1/x, y sama dengan 2/x. Jadinya saya ada xy, kebetulan. Okey. Kat sini saya boleh gunakan yang ni sebagai satu pertukaran pembeli ubah, iaitu v yang di sini y bahagi x, saya jadikan dia sebagai u. Okey, so saya transformkan dia, saya dapat macam ni. So boleh tengok contoh yang saya tulis jawapan ni kat sini. Okey, kemudian integral xy apa? Xy adalah v. Jadi kamiran kita menjadi macam ni sahaja. So minta awak tengoklah sebab tak banyak masa, sebab topik yang hujung ni saya memang suka sikit nak kejar masa dia. Okey, kemudian ni contoh 4. Sama juga, saya dah buat banyak contoh kat sini sebab saya tahu memang soalnya susah sikit masa kat sini. Okey, jadinya ni kalau kita diberi titik, macam mana kita nak buat? Kan? Jadi kalau diberi titik sebenarnya tak ada apa pun, kita cuma dapatkan persamaan garis tu lah. Ada 2 titik, mestilah kita boleh dapatkan garis lurus kat situ. Okey, sama juga ini kamikan. Kemudian contoh 5, saya tak bagi jawapan. Kat sini saya bagi sampai kat sini je. Kemudian contoh 6, bagaimana kalau kita ada lengkung pula? Kita dapat jawapan kat sini. Contoh 7, sama juga. Metod dia sama je, kena cari Jacobian, tukarkan batas tu daripada R kepada S. Okey. Kamiran ganda 3 pun sama juga, cumanya Jacobian dia jadi 3 kali 3 lah, matrix 3 kali 3. Okey, so kat sini. Okey, ini sama juga. Sebabnya apa tu kan? Jadinya sebab awak pun dah tahu kamiran ganda 2, kamiran ganda 3, jadi saya tak ulas banyak dekat sini. Okey, kemudian tengok contoh ni, macam mana kita gunakan pertukaran pembeli ubah untuk dapatkan isi padu ellipsoid. Kita guna kat sini. Boleh tengok contoh yang saya buat kat sini. Kita dapat isi padu ellipsoid. Okey. Kemudian contoh 9, macam mana sebenarnya macam mana kita boleh dapat kalau kita buat pertukaran pembeli ubah daripada koordinat Cartesian kepada koordinat silinder, sebenarnya kita darabkan R dr d theta macam tu. Kita akan dapat R dr d theta dz. Sebenarnya ini kita boleh buktikan dengan mencari dia punya Jacobian dia. Kat sini. Sama juga untuk koordinat sfera yang kita baru belajar semalam, kan kita darabkan dengan rho kuasa 2 sin phi, kemudian di V tu, sebenarnya rho kuasa 2 sin phi tu kita boleh adalah nilai mutlak bagi Jacobian.
Okey, so minta tolong tengok kat sini. Okey, saya ada harap ini membantulah. Okey, jadinya saya ingat itu saja untuk kuliah hari ini. Dah lebih seminit pun. Jadinya saya bercadang untuk siapa yang ada masalah sebab kita tak ada tutorial. Nanti saya akan buat satu kelas just untuk tanya soalan lah untuk topik ni ataupun apa-apa topik yang apa ni untuk sepanjang bahagian saya untuk kursus ni. Mungkin saya akan buat pada minggu depan, minggu study week. Mungkin saya nak buat dalam 18 atau 19 hari bulan. Saya rasalah saya akan bagi tahu dalam email nanti. Just kalau ada apa-apa soalan boleh datang dalam sesi itulah. Tapi tak wajib tak wajib. Okey, saya rasa itu saja. Saya minta maaf atas kekangan masa. Semoga berjaya lah untuk exam dan semua, dan mungkin kemungkinan besar kita akan jumpa kita akan jumpa lagi bila awak tahun 3 nanti untuk kursus kaedah berangka. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Thank you, Doktor. Okey, mungkin boleh jumpa season depan di UKM. InsyaAllah. Yay. Jumpa next Thank you, time. Doktor. Okey. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Doktor. Doktor nak tanya, Yep. nota-nota yang Prof Anwar punya tak ada lagi Doktor? Ya, ada kat situ.